Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazira Johar. Hari ini saya akan menyediakan tutorial tentang macam mana cara untuk menyediakan presentation di dalam Genially. Seperti biasa, kita login ke dalam akaun Genially kita. Sekiranya kita belum mempunyai akaun Genially dan kita perlu sign up menggunakan akaun Gmail adalah lebih baik, lebih mudah untuk login. Yang pertama ialah kita sediakan create Genially presentation. Di sini terdapat pelbagai jenis template yang disediakan oleh Genially untuk kita pilih. Ada banyak. Di sini ada butang premium. Butang premium ni adalah sekiranya kita subscribe package education, kita mempunyai akses unlimited ke semua template yang ada bintang. Sekiranya kita tidak subscribe ke apa-apa package, kita boleh menggunakan template yang free. Juga ada banyak template di sini. So jangan bimbang, walaupun kita belum subscribe package berbayar, kita masih boleh menggunakan banyak template. Sekiranya kita ingin mengikut kategori, kita boleh tengok menu di atas, tekan new untuk pilih template-template yang baru. Ini adalah template baru yang saya pun baru tengok saja. Nampak banyak template-template baru dimasukkan. Kita juga boleh propose template di sini. Untuk template corporate, ini pilihan template untuk corporate. Education, juga ada banyak pilihan. So kita akan pilih satu template untuk saya tunjukkan contoh bagaimana cara untuk menyediakan presentation. Untuk memilih template-template ini, kita boleh pilih dan kita boleh preview dulu apakah kandungan template presentation ini. Ini adalah pilihan-pilihan dia. Ini adalah template yang kita boleh tengok. Jika kita ingin memilih template lain, kita boleh pilih juga. Saya pilih template mana? Emotions presentation contoh. Kita boleh preview dulu apa yang ada. Dia banyak colourful. Ikut kesesuaian lah bahan yang ingin kita buat presentation. Kita akan pilih satu template yang corporate. Kita pilih, saya berada dalam bidang medical, so kita pilih template ini. Kita preview dulu apa yang ada dalam template ini. Saya tunjukkan contoh template yang belum diedit lagi. Ini bahan-bahan yang ada yang disediakan. So template ini kurang colourful sikit, so sekiranya kita minat macam ni, boleh pilih lah. Saya akan tunjuk contoh presentation yang saya telah sediakan menggunakan template tadi. Pergi ke My Creation. Ini template yang telah saya sediakan menggunakan template yang kita lihat. Ini ubah suai yang kita boleh buat. So kita masukkanlah bahan-bahan yang kita ingin buat. Kita boleh tukar wording, tukar gambar. Tidak susah, kita boleh buat dengan begitu cepat sekali. Sekiranya tambahan lagi jika kita sudah ada bahan-bahan dia. So ini yang kita boleh tambah. Ini gambar-gambar yang ada di dalam template ini. So kalau kita nak tukar gambar ni, kita boleh tekan pada gambar, replace. Kita boleh gunakan dua platform ini untuk mencari gambar percuma yang tidak ada isu copyright. So jadi kita boleh, contoh saya ambil Pixabay, saya tulis sebab quantitative research dia terlibat dengan numerical data, so saya tarik numerical data contoh lah, number sangat, so kita type data. Ini melibatkan data, so kita pilih gambar satu. So gambar ni boleh di-adjust, so kita gerak-gerakkan kat bahagian mana kita nak dan kita tekan tick. Siap. Semudah itu. So ini kita boleh copy daripada slide yang sebelum ini ataupun mana-mana slide. So kita boleh siapkan presentation kita ini dengan cepat sekali. Contohnya di sini saya masukkan video dari YouTube. Jadi kita tekan dekat sini, kita
tekan dekat butang ni, kita letakkan link YouTube dekat sini. Kita buka, saya ambil contoh satu video dari YouTube dan kita akan letak kat sini. Okey, ni contohnya. Okey, kita klik pada butang ini. Alright, kita klik pada butang share, kita copy dan kita letak di sini. Okey, letak di sini link dia. So, paste. Kita replace. Okey, dia akan masuk video yang tersebut. Okey, saya tak nak masuk tu, saya akan undo. Okey, sekarang kita akan tekan butang present untuk melihat bagaimana presentation ini dapat dilihat oleh para pelajar. Saya akan terus ke bahagian video tadi untuk melihat macam mana. Okey, ini adalah video yang telah kita masukkan tadi. Jadi apabila para pelajar melihat presentation ini dan dia tekan pada butang ni, so dia boleh terus menonton video ini. Okey. Ini adalah contoh presentation yang kita masukkan elemen video ke dalam presentation tersebut. Sekarang saya akan tunjukkan satu elemen lagi, iaitu elemen kita boleh masuk interaktif elemen. Contohnya kita ingin letakkan pada bahagian tertentu ikut kesesuaian lah. Contohnya pada gambar ini kita nak letakkan penerangan terperinci tentang observation. Apakah itu observation? So pergi kepada interactive element. Pilih butang-butang yang ada di tepi ni mengikut kesesuaian. Kalau kita nak button, boleh show more button. Okay, kalau kita nak butang berwarna, kita boleh tekan masukkan kat sini. So butang ini akan ada di situ. So kita nak semua ada. Alright. Okay, semua kita letak di tepi-tepi gambar ini supaya kita boleh masukkan information tentang maklumat ini. Contohnya kita nak terangkan tentang apa maksud observation, tekan pada elemen button ini dan kita boleh tekan kat sini. Kat sini ada banyak pilihan, sama ada kita nak link ke tooltip ni, maksud tooltip ni ayat-ayat yang pendek, ke window lain, ataupun kita nak pergi ke page lain, ataupun kita nak ke link lain. Okay, kita masukkan tooltip, maksudnya penerangan apakah itu yang dimaksudkan dengan observation. Kita just type dan kita tekan save. Okay, so apabila dia buka nanti dia akan keluarlah perkataan yang ada di sebalik ayat tadi. Saya akan tunjukkan tentang perkara ini di dalam slide yang selepas ini. Okey, sebelum kita pergi masukkan presentation tadi ke dalam e-learning, saya akan tunjukkan satu perkara lagi, iaitu kita boleh import PowerPoint yang telah kita buat sebelum ini di dalam My PowerPoint atau semua tu ke dalam Genially ini. Itu dengan jika kita upgrade ke package education. Kalau package student tak dapat nak buat perkara ni. Contohnya ini adalah PowerPoint yang saya import dari PowerPoint yang lepas. So kita tekan create Genially presentation, sama juga macam tadi, dan kita import PowerPoint. So dia akan kita select PowerPoint yang daripada dalam file kita pilih dan kita paste kat sini. Dia akan ambil masa mungkin sejam ataupun kadang-kadang tak sampai sejam. Dan apabila dia dah siap, dia akan beritahu notification kepada kita melalui email dan kita boleh buka Genially ni dan kita tengok kita punya PowerPoint dah masuk ke dalam sini. Okey, so kita boleh tengoklah PowerPoint yang kita import tadi akan ada di dalam bahagian My Creation ini. Okay, ini contoh yang saya telah import, PowerPoint yang saya import. So kita boleh edit dekat sini, tambah interactive element dan apa-apa yang ingin kita tambah di sini. Okay, yang tadi, yang ini kita tekan butang share, kita pergi insert, kita ada bahagian iframe di sini, tekan butang copy, kita pergi ke platform e-learning, turn editing on. Lepas tu kita letak dekat mana yang tempat yang kita nak letak. Contohnya saya nak letak pada sini, add activity, lesson, type nama, nama slide tadi, ada butang anak panah di sini, ada lambang HTML di sini, tekan dekat lambang HTML tu, delete dulu apa yang dekat sini dan kemudian kita paste yang kita copy tadi dari Genially. Dan jangan lupa untuk menekan display.
dan kita save and return to the course. Okay, kita punya PowerPoint dah masuk. Slide presentation kita dah masuk. So student akan nampak macam ni lah. So dia akan adalah animation ni semua student akan nampak. Itu saja berkenaan dengan memasukkan ke dalam open dan e-learning. Bagi sekiranya kita tidak ingin platform e-learning kita ni terlalu macam berat ataupun yang boleh menyebabkan pelajar susah untuk buka, saya suka untuk beritahu supaya kita boleh masukkan perkara-perkara ini pada minggu yang aktif tersebut sahaja. Contohnya ini slide untuk minggu lepas. So ini sekarang kita dah masuk minggu ketiga. Jadi kita boleh delete dah slide yang minggu lepas ni. Tidak perlu bimbang sebab kita dah masukkan lecture note. Kita dah masukkan juga recorded lecture. So untuk pelajar ulang kaji, mereka boleh rujuk pada lecture note dan juga recorded lecture. Contohnya lecture note ni dia juga dalam bentuk yang pelajar boleh buat rujukan. Dia dalam bentuk PDF. Cuma dia tidak ada elemen animation lah. Okay, so dia boleh baca saja, tak ada animation. Jadi tak perlu bimbang untuk kita buang daripada platform ini supaya mereka akan concentrate untuk lecture yang baru. Okey, sekarang kita turn editing on. Pergi ke edit slide tadi, tekan butang delete. Yes. Dan kita tekan butang delete. Yes. Jadi untuk minggu ini sudah habis sesi pembelajaran. Kuis ini juga kita boleh delete sekiranya kita nak delete, dan boleh diteruskan untuk minggu seterusnya. Kita boleh masukkan topik-topik yang baru. Okay, sekarang saya akan tunjuk macam mana cara nak masukkan presentation ini ke dalam open learning. Ini contoh presentation yang telah disediakan di dalam Genially. Jadi student bagi open learning ini adalah dalam micro credential. Student akan boleh menekan sendirilah. So dia akan baca information yang ada di sini. Dia ada pergerakan di situ dan ada info ekstra di sini. Nampak? So kita boleh bagi tahu info yang ekstra di sini. So banyak info yang kita boleh masukkan. Alright. So walaupun perkataan nampak di sini nampak macam sikit, tapi sebenarnya di sebalik ni ada banyak information. Caranya ialah kita tekan pergi ke page yang kita nak masukkan. Kita tekan butang edit. Okey. Di sini sebelah kiri ada menu di sini integration, HTML snippet. Kita tarik, drag dan drop dekat mana tempat yang kita nak letak. Tekan setup. Sama juga proses macam tadi. Kita pergi ke slide yang tersebut. Kita tekan butang share. Kita tekan insert, iframe, copy dan kita paste di sini. Okey. Dan tekan done. Okey. Slide presentation kita dah masuk dan dia akan kekal dengan interaktif macam ni. So apabila kita dah selesai, kita boleh tekan view, dia dah akan masuk di sini. So boleh gunakan. Okey, itu saja penerangan saya tentang bagaimana untuk menyediakan presentation di dalam Genially dan memasukkannya di dalam platform e-learning at USM dan juga open learning, iaitu bagi kes ini adalah di dalam micro credential. Sekian saja tutorial yang dapat saya sediakan. Terima kasih kerana memberi perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.